Bayangkan kalau dalam politik Sabah, parti kecil yang hanya ada satu kerusi di Dewan Undangan Negeri tiba-tiba berani mengumumkan calon ketua menteri mereka sendiri. Pelikkah kamu rasa? Tapi inilah yang berlaku apabila Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat ataupun yang dikenali sebagai KDM membuat keputusan mengejutkan dengan menamakan timbalan presiden mereka, Wetrom Bahanda, sebagai calon ketua menteri. Apa yang lebih menarik, KDM sebenarnya hanya ada seorang saja wakil rakyat di Dun Sabah, yaitu Wetrom sendiri, ahli Dewan Undangan Negeri Bandau. Jadi bagaimana parti sekecil ini boleh begitu yakin sampai siap sudah menamakan bakal ketua menteri? Inilah naratif kontroversi yang sedang hangat diperkatakan sekarang. Pengumuman ini dibuat oleh pemangku Presiden KDM, Priscilla Peter, selepas mesyuarat Majelis Kepimpinan parti itu di Penampang. Menurut beliau, cadangan ini datang sendiri daripada Presiden Parti, Peter Anthony, yang mahukan Wetrom untuk menjadi calon ketua menteri sekiranya KDM berjaya membentuk kerajaan negeri selepas pilihan raya yang akan datang. Mesyuarat tersebut juga menyaksikan kepimpinan parti sebulat suara menyokong cadangan itu. Priscilla turut menegaskan bahwa KDM bersedia untuk menghadapi pilihan raya negeri secara solo tanpa bergantung kepada mana-mana gabungan besar seperti GRS ataupun PHBN. Katanya mereka telah mengenal pasti lebih 40 kerusi untuk ditandingi, lengkap dengan calon-calon yang berpotensi. Tetapi semua itu hanya akan diumumkan selepas Dun Sabah dibubarkan nanti. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh abaikan kenyataan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji G. Nur baru-baru ini. Haji G memberikan bayangan bahwa Dun Sabah mungkin akan dibubarkan dalam masa yang terdekat, walaupun beliau tidak menyatakan tariknya secara spesifik. Secara rasmi, penggal Dun Sabah hanya akan berakhir pada 11 November tahun ini. Tetapi mengikut perlembagaan, pilihan raya mesti diadakan dalam tempo 60 hari selepas pembubaran. Jadi, jika benar ia dibubarkan lebih awal, maka KDM akan masuk gelanggang lebih cepat daripada jangkaan ramai. Sekarang mari kita selam lebih dalam isu ini. Realitinya, langkah KDM ini menimbulkan pelbagai persoalan yang besar. Yang pertama, adakah wajar sebuah parti kecil dengan hanya satu kerusi bercita-cita tinggi mahu merebut jawatan ketua menteri? Secara matematik, ia kelihatan hampir mustahil. Tetapi dalam politik Sabah, sejarah membuktikan bahwa parti kecil juga boleh menjadi kingmaker. Jangan lupa, sebelum ini PBS, APKO, Warisan, dan juga parti-parti baru lain pernah memainkan peranan besar dalam menentukan siapa yang menjadi ketua menteri. Sabah memang terkenal dengan politik yang cair dan sentiasa berubah-ubah, di mana gabungan dan kesetiaan boleh bertukar hanya dalam sekelip mata sahaja. KDM juga bukannya nama yang asing dalam politik Sabah. Presidennya, Peter Anthony, pernah menjadi tokoh penting dalam Warisan sebelum meninggalkan parti itu dan menubuhkan parti KDM. Peter pernah menjawat jawatan Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah semasa pentadbiran Warisan. Namun selepas pergolakan politik yang menyaksikan kejatuhan kerajaan Warisan, beliau membawa haluan yang baru. Ramai yang melihat langkah menamakan Wetrom sebagai calon ketua menteri ini bukan sahaja strategi politik, tetapi juga message yang jelas bahwa KDM mahu dilihat sebagai parti yang serius dan bukanlah sekadar parti picisan. Wetrom sendiri juga bukanlah seorang figura yang kosong. Sebagai Adun Bandau, beliau pernah bersatu sebelum keluar dan menyertai KDM. Latar belakangnya menjadikan beliau salah satu pemimpin yang berani mengambil risiko politik. Tetapi disinilah kontroversinya bermula. Dengan hanya satu kerusi, sejauh manakah beliau mampu meyakinkan rakyat Sabah bahwa KDM benar-benar ada peluang untuk memimpin kerajaan negeri?
Tambahan pula, pengumuman ini datang pada masa politik Sabah sedang panas dengan pelbagai spekulasi. Ramai percaya bahwa pilihan raya negeri akan berlangsung lebih awal dan parti-parti besar seperti GRS, Warisan, PH, dan PN sudah pun mula mengatur strategi masing-masing. KDM dengan kekuatan yang sangat terbatas memilih jalan berani untuk bertanding solo di lebih 40 kursi. Jika berjaya menang besar, mereka akan muncul sebagai kuasa ketiga yang mampu mengganggu dominasi gabungan besar. Tetapi jika gagal, mereka mungkin hilang terus dari radar politik Sabah. Persoalannya sekarang, adakah langkah ini sekadar gimmick politik untuk menaikkan profil parti atau benar-benar ada perancangan strategik di sebaliknya? Ada pihak berpendapat menamakan calon ketua menteri terlalu awal boleh menjadi pedang bermata dua. Ia boleh menunjukkan keyakinan tetapi juga boleh dianggap sebagai angan-angan kosong jika rakyat melihat KDM tidak mempunyai kekuatan sebenar. Disinilah kita masuk ke slot persoalan kontroversi. Adakah KDM sebenarnya sedang bermain strategi terselindung menggunakan nama Wetrom untuk memancing sokongan tertentu? Atau adakah mereka coba memaksa partai-partai besar lain melihat KDM sebagai rakan kongsi yang tidak boleh lagi dipandang ringan? Atau lebih tajam lagi, adakah KDM hanya mahu menaikkan nilai tawar-menawar mereka supaya selepas pilihan raya nanti mereka boleh bergabung dengan blok tertentu dan menuntut jawatan yang penting? Mungkin bukan ketua menteri, tetapi sekurang-kurangnya mungkin kedudukan dalam kabinet negeri. Nah, siapa yang tahu kan? Ingat kawan-kawan, politik Sabah penuh dengan kejutan. Kita masih ingat bagaimana pada tahun 2020 kerajaan boleh bertukar hanya karena beberapa wakil rakyat melompat parti. Jadi walaupun nampak mustahil, langkah KDM ini tidak boleh dipandang remeh. Politik di Sabah bukan soal angka semata-mata, tetapi juga soal persepsi, strategi dan juga permainan belakang tabir. Sekarang ini saya ingin lontarkan pula satu persoalan kepada Anda semua. Kalau sebuah parti yang kecil yang hanya mempunyai satu kerusi sudah berani mengisytiharkan calon ketua menteri mereka, apa sebenarnya message yang mereka coba sampaikan? Adakah ini tanda keyakinan luar biasa atau sebenarnya tanda desperasi untuk kekal relevan dalam lanskap politik Sabah sekarang? Dan yang lebih penting, kalau rakyat Sabah benar-benar memberi peluang kepada KDM, adakah Wetrom Bahanda mampu membawa kepimpinan yang lebih stabil dan berbeza berbanding pemimpin-pemimpin sebelum ini? Inilah soalan yang akan terus bermain di pikiran ramai pengundi Sabah. Mungkin ada yang melihatnya sebagai sesuatu yang mustahil, tetapi jangan lupa, dalam politik, mustahil hari ini boleh menjadi kenyataan esok. Jadi adakah KDM sedang membina jalan ke arah kejutan besar? Atau mereka hanya sedang menulis skrip untuk sebuah drama politik yang akan berakhir sebelum sempat pun bermula? Nah, jadi kawan-kawan, apakah pendapat Anda semua? Adakah rakyat Sabah bersedia untuk memberi peluang kepada parti kecil seperti KDM untuk memimpin negeri, ataupun adakah kamu akan kekal memilih gabungan besar yang sudah terbukti mempunyai kekuatan mesin politik dan juga dana? Baiklah, jangan lupa untuk kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah sebab inilah topik yang pasti akan mencetuskan perdebatan hangat. Terus terang, saya rasa langkah KDM ini memang berani tetapi juga ada risikonya sendiri. Mereka mungkin akan menjadi parti yang dilihat berwawasan atau mereka boleh menjadi bahan ketawa politik Sabah jika gagal dalam pilihan raya nanti. Tetapi itulah bah politik, penuh dengan plot twist yang kita tidak dapat untuk jangka. Kalau Anda rasa politik Sabah sudah cukup stabil, percayalah kawan-kawan, episode ini baru sahaja membuka lembaran baru yang lebih dramatik. Jadi jangan kemana-mana, teruskanlah ikut perkembangan politik Sabah karena cerita seperti inilah yang akan menentukan masa depan negeri di bawah bayu ini. Sekarang giliran Anda pula. Adakah ini langkah yang bijak atau langkah yang gila?
sama-sama kita tunggu dan lihat. Baiklah semua, sebelum itu jangan juga lupa untuk like, share, dan juga subscribe ke channel ini kalau Anda belum subscribe. Dan kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Salam perjuangan semua, salam sejahtera, salam reformasi. Sekian saja, terima kasih semua.